السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ورسله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Betul situ. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Setelah berapa bulan? 3 bulan ni. 3 bulan 4 bulan kita cuti. Sedang molek lah tu. Sedang molek kita pun sibuk berpindah pelajar-pelajar pondok kita. Jadi alhamdulillah sudah lega dah sikit. Pelajar-pelajar kita pun sudah pindah dah, duduk di tempat yang baru tu. Dan masjid Raudhatun Nahdiyin kita tu, masjid dalam komplek pondok kita tu sudah pun diimarahkan. Jadi pahala-pahala wakaf jemaah semua duk buh tabung tu sudah bergerak masuk dalam akaun Maybank akhirat. Bila 29 Julai hari tu. Jadi sibuk sikit tu. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah
Pada malam ini kita masuk pada bab yang ke-13 daripada 56 bab yang dihimpun oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa'a fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Babu ay hadza babu, bermula ini ialah satu bab. Maja barang yang telah datanglah ia barang, yakni pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis, fi anna nabiyya pada menceritakan bahawasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah ia kana yatakhattamu adalah memakai cincin ia Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaminihi pada tangan kanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu bab khas pula. Hak lepas ada bab sebelum ni pada menyatakan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bicara tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bagaimana rupanya, kemudiannya diiring pula bab yang seterusnya, bagaimana Nabi ni memakai cincin, di sebelah manakah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarum cincinnya. Gitu dah. Jadi hak lepasnya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua. Satunya cincin untuk Nabi mengecok, mengecok surat-surat sebagai ketua negara. Maka cincin ni termaktub di dalam apa dia panggil ni permata dia tu. Dalam permata dia Muhammadur Rasulullah. Muhammad ialah utusan daripada Allah. Dan cincin ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai di jari kelingking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mengecok. Kemudian ada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk zinatun, untuk perhiasan. Maka hak ni Nabi kita pakai pun di jari manis, tapi di sebelah kanan juga. Adapun cincin untuk mengecok itu pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan jatuh dalam telaga. Jadi cincin itu diwarisi oleh khalifah selepas Nabi SAW. Setelah Rasulullah wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun guna cincin itu untuk mengecok. Kemudianlah setelah mana Abu Bakar wafat, ganti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masih selamat cincin itu diguna oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Setelah Sayyidina Umar wafat, dengan musyawarah ahlul halli wal aqdi, 10 orang sahabat yang menjadi syura musyawarah melantik mengangkat Sayyidina Uthman bin Affan sebagai Amirul Mukminin. Maka zaman Sayyidina Uthman bin Affan, satu harinya Sayyidina Uthman bin Affan ambil wuduk di sebuah telaga, tiba-tibanya jatuh cincin tersebut dalam telaga. Maka Sayyidina Uthman pun suruh poleh-poleh tentera Islam ni pakak pergi terjun dalam telaga tu cari cincin tersebut. Tak jumpa, pak sudah. Setelah itulah berlaku bagai-bagai fitnah. Itu. Baik. Kalau gitu kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Muhammad bin Sahl bin Askarin al-Baghdadi, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Sahal bin Askar bin Askarin al-Baghdadi, wa Abdullah bin Abdurrahmani, dua orang perawi ni, dan Abdullah bin Abdurrahman. Jadi bukan seorang yang meriwayat ni. Imam Tirmizi ambil hadis ni daripada dua orang perawi.
Dan dua-dua perawi ni qala, berkata keduanya. Siapa? Muhammad dan Abdullah tadi. Apa kata mereka berdua? Akhbarana, mengkhabar akan kami, Yahya bin Hassan oleh Yahya bin Hassan. Qala, kata Yahya bin Hassan, haddasana Sulaiman bin Bilal, mencerita akan kami oleh Sulaiman bin Bilal, an Syarik bin Abdullah bin Abi Namirin, dari riwayat daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, an Ibrahim bin Abdullah bin Hunainin, riwayat daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, an abihi, daripada bapaknya, bapak Ibrahim yakni Abdullah, an Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib. Nah, jadi Ali bin Abi Talib ni selain daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang kelima di awal babnya telah ada dah kita cerita pasal Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, selain daripada dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ni juga menantu Nabi dengan anak Nabi nama Fatimah. Dan martabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah selain daripada 4 sahabat, di apa dia panggil, ranking yang keempat di kalangan sahabat al-mubasysyaruna bil jannah, di kalangan 10 sahabat yang diberi berita gembira dengan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ranking keempat di jabatan khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Uthman dibunuh oleh buruh, oleh pemberontak, pemberontak yang dikincang oleh puak-puak munafikun, yang kepala mastermindnya ialah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni mastermind untuk menghancurkan kesatuan umat Islam. Itu dah. Maka bagaimana cara dianya? Iaitu dia curi tanda tangan Sayyidina Uthman. Dia tahu kata Muhammad bin Abu Bakar tu dilantik oleh Sayyidina Uthman sebagai gubernur di Mesir. Maka dia tahu bila Muhammad bin Abu Bakar ni nak tolak ke Mesir, dia pun kirim surat palsu bertanda tangankan dengan tanda tangan Sayyidina Uthman, cop Sayyidina Uthman, kirim pitah kafilah rombongan daripada Muhammad bin Abu Bakar. Kenyataan isi surat tu, lebih kurangnya supaya apabila Muhammad bin Abu Bakar ni sampai ke Mesir, hendaknya kamu gubernur Mesir bunuh Muhammad bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tu pandai dah. Cara nak menghancurkan orang Islam. Tidak. Jadi kafilah Muhammad bin Abu Bakar ni dalam perjalanan nak pergi ke Mesir, tiba-tibanya ada kuda pecut laju pecut posmen lah kalau kita kan. Nak tiba-tiba posmen pecut laju nak pergi ke mana? Nak pergi ke Mesir juga. Jadi Muhammad Abu Bakar suruh pengawal pergi sekat dulu posmen tu, nampak posmen kerajaan tu. Tu sekat tu nak tahu nak pergi ke mana. Bersoal jawab kata saya ni utusan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan. Amirul Mukminin utuh hamba ni supaya kirim surat ke gubernur Mesir. Pasal apa kirim surat ke gubernur Mesir? Hamba lah nak pergi ganti gubernur Mesir ni. Muhammad bin Bakar pelik lah. Pasal apa? Ada surat apa? Mana tengok surat? Akhirnya bila dibuka surat tersebut, surat tu mengandungi fitnah yang sangat besar. Mana? Kononnya Sayyidina Uthman menyuruh gubernur yang ada di Mesir itu, apabila sampai Muhammad bin Abu Bakar ke Mesir, membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Maka nampak tak logiknya. Tapi oleh Muhammad bin Abu Bakar muka politik kan. Politik ni gitulah.
Tidak ada kawan yang kekal selama-lama, tidak ada lawan yang kekal selama-lama. Ni. Hari ni kawan, esok lawan, lusa kawan. Nah, tulak cium, lusa ludah. Ni. Ya begitulah politik ni. Barangkali Muhammad bin Abu Bakar kata, ya sungguh ko. Nah, ini nak pedaja aku sungguh. Maka rombongan Muhammad bin Abu Bakar pun kembali ke apa nama ni, ke Madinah. Nah, ke Madinah kalau tak silap. Maka berlakulah orang panggil apa berlakulah pemberontakan buruh terhadap Saidina Uthman. Lalu Muhammad bin Abu Bakar ni sempat masuk menceroboh rumah Saidina Uthman untuk membunuh Saidina Uthman. Nah, rumah Saidina Uthman tu dikawal oleh Saidina Ali, Hasan Hussein dan beberapa lagi keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bila Muhammad bin Abu Bakar ni nak bunuh Saidina Uthman ketika tu duduk baca Quran. Nah, puasa Saidina Uthman ketika tu. Lalu Saidina Uthman kata, "Hei Muhammad, bagaimana kalau bapakmu Abu Bakar As-Siddiq lihat perbuatanmu sekarang nak bunuh aku?" Nah, anak Uthman ni bukan main-main punya orang. Nah, salah seorang sahabat yang rapat dengan Nabi SAW, menantu dengan dua anak Nabi SAW, sehingga digelar dengan Zunurain, yang mempunyai dua cahaya. Nah, mana? Iaitu berkahwin menjadi menantu Nabi dengan dua anak Nabi, dua anak perempuan Nabi SAW. Maka Muhammad bin Abu Bakar kata, nah, tak logik kata sahabat bapa aku suruh orang bunuh. Suruh gubernur Mesir bunuh. Maka Muhammad bin Abu Bakar tinggal Saidina Uthman bin Affan. Dia tak bunuh. Jadi kalau ada dalam kitab-kitab sejarah kata yang membunuh Saidina Uthman tu anak Abu Bakar As-Siddiq, itu semua pembelokan sejarah. Nah, pembelokan tarikh. Anak Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bin Abu Bakar, tidak membunuh Saidina Uthman. Dia tinggal, dia taubat. Nah, ia khabar dah. Astagfirullahaladzim. Maka yang masuk membunuh Saidina Uthman tu ialah kelompok buruh, puak-puak pemberontak. Dah yang mengawal rumah Saidina Uthman ni berapa orang aja. Yang memberontak ribu-ribu orang ni. Oh, mananya boleh tahan. Nah, akhirnya wafatlah, syahidlah Sayyidina Uthman bin Affan, dibunuh oleh buruh. Dengan keadaan yang kaluk ribut itu, Sayyidina Muawiyah gubernur di Syam, dengar kata keluarga dia iaitu Sayyidina Uthman dibunuh, maka dia pun akak bala tentera nak pergi bunuh balik pembunuh keluarga dia Sayyidina Uthman. Sebab sama-sama Bani Umayyah. Nah, dalam keadaan kaluk ribut tu, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah dibayar, dilantik menjadi khalifah pengganti bagi Sayyidina Uthman bin Affan. Nah itu. Jadi lantikannya tu orang panggil dalam keadaan kelam kabut. Nah, tak stabil. Negara belum stabil. Ni. Penuh dengan huru-hara masa tu. Maka diminta bayar. Ada beberapa sahabat yang tidak mahu bayar. Antaranya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihas salam sendiri tak bayar. Hingga menjadi peristiwa peperangan Jamal perang dengan isteri Nabi. Nah, perang dengan sahabat dan anak sahabat sendiri. Tak patah tu. Termasuk yang tidak mahu bayar Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tak sih. Nah, dia letak syarat. Hei Ali, boleh mu nak suruh aku bayar? Mu sebagai khalifah, mu sebagai imamul azam, mu sebagai sultan, mu sebagai yang di-Pertuan Agong, Amirul Mukminin. Boleh. Tapi cari dulu siapa pembunuh Uthman bin Affan. Selesai dulu siapa yang membunuh Sayyidina Uthman bin Affan, baru aku bai'ah. Wa illa fala. Kalau tidak, aku tak bai'ah. Akhirnya berperang
dengan peperangan yang lebih besar lagi umat Islam yang mati, iaitu peperangan Siffin. Peperangan Siffin pula. Sama-sama orang Islam sendiri tu berdengung-berdengang. Maka siapa hak berdosa? Hak berdosa bukan sahabat. Qatil wal maktul fil jannah. Yang membunuh, yang dibunuh dalam perang tersebut syurga. Syurga. Iya. Kerana ijtihad masing-masing. Sayyidina Ali betul dalam ijtihadnya 2 pahala, dan Sayyidina Muawiyah salah dalam ijtihadnya 1 pahala. Yang menanggung dosa, yang menanggung azab seksa api neraka ialah pemecah belah, mastermindnya Abdullah bin Sabah yang berada di belakang layar. Di belakang layar tu hak menanggung. Dan koncu-koncunya di kalangan Khawarij, Yahudi yang baru masuk Islam dan sebagainya. Abdullah bin Sabah ni dia pendeta Yahudi. Ketika mana dalam Yahudi dia tu ulama. Bila masuk Islam zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar awak tak layan mana? Jadi sakit hati dia. Aku ni tok guru kok. Jadi tak ada kemuliaan. Maka dia tu berfikir dah macam mana nak hancurkan Islam dari dalam. Maka dilihat ada unsur yang boleh merosakkan Islam dari dalam, iaitu direkakan akidah melampau-lampau di dalam mencintai Ali, dipanggil Syiatul Ali, Syiah Ali, dan melampau-lampau di dalam membela pendirian Muawiyah, dipanggil Syiah Muawiyah. Kemudiannya daripada gerakan politik akhirnya jadi pegangan akidah yang melampau-lampau membela Sayyidina Ali, dipanggil Rafidiyah ataupun Rafidah atau Rawafid. Yang melampau-lampau membela Muawiyah, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, itu dipanggil Nawasib atau Nasibiyah. Dah sesak belaka tu, sesak belaka. Itu juga. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu semuanya udul, kulluhum udul. Semua mereka tu adil. Semua mereka tu waliullah, auliaillah. Jangan kita mencaci maki sahabat, apalagi mengkafir-kafirkan sahabat. Jadi kalau ada orang yang mengkafir-kafirkan sahabat atau mencaci maki sahabat, maka itu tandanya dia sudah mula diresapi dengan akidah tasyayyu'. Atau Syiah lah kalau kita, tapi bukan Syiah sepenuhnya lagi. Ada di kalangan orang-orang tok guru, ustaz kerana telah mengkaji, ada orang pegang simpul oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, akhirnya dia kaji Muawiyah ni betul-betul kafir dah. Sudah betul-betul murtad dah ni. Sudah. Sebab Muawiyah memang ada bunuh sahabat, ada politik kan? Politik punya sah. Tu. Maka jangan tahan lidah kita daripada mengkafir atau mencaci maki ahlul bait Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Yang mencaci maki ahlul bait Nabi itu dipanggil nawasib, nasibiyah. Seperti di zaman di zaman Umayyah, itu gerakan politik untuk menghancurkan keluarga Nabi itu terlalu kuat, sehingga dipentah-pentah, didoakan dengan doa-doa yang keji terhadap Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka sebab tu antara doa yang disebut oleh alim ulama kita bila sebut nama Sayyidina Ali bin Abi Talib, selain daripada taradhi radhiyallahu anhu, selain daripada ucap salam kerana dia ahlul kisah, min ahlil kisah, min ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'la maratib, mana setinggi-tinggi martabat di kalangan ahlul bait Nabi. 5 orang ahlul kisah: Nabi, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Itu.
Nah itu. Selain daripada alaihi salam, kalau buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim apabila sebut nama Ali alaihi salam, Fatimah alaiha salam, itu bukan amalan Syiah dah. Itu sebenarnya amalan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, ingat tu. Selain daripada tu, didoakan khusus kepada Ali karramallahu wajhahu. Karena golongan nasibiyah qabbahallahu wajhahu, memburuklah oleh Allah akan wajahnya Ali. Siapa tahap tu? Puak-puak nasibiyah. Bila dia sebut nama Ali, dia doa biar Allah Ta'ala buruk muka Sayyidina Ali. Maka ulama kita ahli sunnah wal jamaah lawan bila sebut nama Ali, karramallahu wajhahu, mulialah oleh Allah akan wajahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Gitu dah. Baik. Maka Sayyidina Ali ni alim sungguh dia. 10 orang khawarij mari soal dia satu soalan, dijawab dengan berlain-lainan jawapan. Hebat dah, hebat. Nah, baik. Apa kata Sayyidina Ali? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu, adalah memakai ia Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamahu, akan cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaminihi, pada tangan kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin tangan kanannya. Jelas. Ini hadis rawahun Nasa'i, meriwayat akan dia ini hadis oleh Imam Nasa'i wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun sahihun. Ini hadis ialah hadis yang sahih. Baik. Jadi syarah dianya apa? Sayyidina Ali cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasul khatama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai akan cincin. Cincin mana? Manqushan alaihi, yang tertulis di atas cincin tersebut Muhammadur Rasulullah, Muhammad ialah utusan Allah. Wayal basu, dan memakai ia Nabi SAW fil yadil yumna, pada tangan kanan. Kerana apa Nabi pakai cincin pada tangan kanan? Takriman, kerana nak memuliakan, watayammunan, dan nak menganan. Sebab apa? Fa inna fil yamini barakatun, kerana sesungguhnya pada kanan itu ada banyak kebaikan, barakah. Apa barakah? Ziyadatul khairi, bertambah-tambah kebajikan. Itu. Itu dah. Jadi kalau gitu kita nak pakai cincin tu, sunatnya kita pakai tangan kanan. Itu. Cuma di sananya ada perbahasan ulama. Apakah kalau kita pakai cincin pada tangan kanan, sedangkan cincin kita tu ada dua, maka sunat juga kita pakai tangan kanan juga? Dah. Jadi memakai pada jari kita lebih daripada satu cincin, lebih daripada satu zinatun, perhiasan, itu dihukumkan makruh oleh ulama. Karena apa? Melampau pada berhias dia panggil. Jadi melampau ni tak boleh. Pakai cincin tu sunat. Pakai cincin tu mustahabun, tapi biduni mubalaghatin, dengan tidak melampau-lampau. Setahap manakah melampau? Lebih daripada satu cincin ada pada satu tangan, itu sudah dikatakan melampau. Makakah haram ke? Tak, makruh. Kita bunyi makruh. Makruh ya Ustaz. Bahasa kayaknya. Makruh ni apa arti makruh? Makruh ni artinya talabut tarki. Tuhan tuntut, syarak tuntut kita tinggal.
tapi sebagai tuntut yang tidak putus. Bagaimana tidak putus? Yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita tinggal, wala yu'aqabu ala fi'lihi, tapi tidak dijanji api neraka, azab seksa kerana kita buat. Kalau kita buat, dia tidak ada janjian seksa. Tapi Tuhan suruh tak tinggal, suruh. Cuma suruh tu tak putus. Nah, kalau haram itu talabut tarki talaban jaziman. Benda haram ni artinya Tuhan tutup kita tinggal sebagai tinggal yang putus. Tak boleh. No, tak boleh. Sikit ya, tak boleh sikit. Mau nak gitu. Setahu mana tak boleh? Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dijanji pahala kerana kita tinggal dengan ikhlas. Kata guana dia mau tak minum arak dah kala ni. Oi, kau taubat dah, astagfirullah. Boleh pahala tu. Boleh pahala tu. Kalau guana tak minum arak lah ni. Tahulah, rasa sakit tekak sikit. Sehari dua ni masa tak sedap tekak. Tengok esok lusa kalau sihat minum pula. Tinggal lagu tu tak ada pahala. Gitu dah. Nah. Guana tak judi lah. Astagfirullahalazim, kau taubat dah. Nah. Oi, dosa. Takut kena neraka Tuhan. Mati dengan tak khabar, duduk bawa kereta, bawa motor nak pergi judi, tiba-tiba jatuh helikopter ke pula atas kepala tu. Allah. Nah, tobat dia. Ambil pengajaran. Nah, tengok hijab Tuhan ni kena ambil pengajaran buat kita. Nah, kita hidup ni. Itu ajalnya dia, ajalnya mereka. Kita tak tahu lagi ajal kita bagaimana. Nah, tapi bila sampai satu saat tak dipelewat, tak dipercepat. Idza jaa ajaluhum la tastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Kayak gitu. Tobat dah saya, tak saya dah judi. Boleh pahala. Kalau kata mana tak judi ini? Keringnya. Kering, tengok ujung-ujung bulan masuk gaji judi pula. Tinggal lagu tu tak boleh pahala. Itu. Jadi tinggal tu kerana Allah. Lepas tu wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji seksa api neraka kalau kita mengerjakannya. Itu dikata masuk janji seksa. Itu masuk dalam janji seksa. Bukan mesti kena seksa, bukan. Ingat tu. Nah, kenapa? Kerana pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah, selain daripada dosa syirik, dosa kufur, itu masih di dalam pintu kemaafan Allah. Mana dalilnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Syirik situ bukan syirik asghar, bukan syirik khafi, tapi syirik akbar, syirik jali dia panggil. Menyengutukan Allah, mengiktikadkan Allah ada zat selain zat Allah sama seperti zat Allah. Ada sifat selain daripada sifat-sifat Allah yang sama seperti sifat-sifat Allah pada nama dan makna. Ada pada selain daripada Allah perbuatan, satu perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi manfaat dan mudarat. Siapa iktikad gitu? Musyriki, kafir dia. Faham? Kekal dalam api neraka dia. Aduh. Allah sekali-kali tidak akan hapus dosa itu. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah siap untuk ampun dosa selain daripada dosa syirik, dosa kafir tadi. Maka sebab tu kata Imam Ibrahim Al-Laqani sebagai kesimpulan pegangan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa man yatub wa man mata wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Gitu. Man mata barang siapa yang mati, orang Islam lah, orang mukmin, orang Islam,
Walam yatub min zambihi, padahal tidak sempat taubat daripada dosanya. Nah, free hair dia, tak tutup aurat dia. Tiba-tiba kita nasihat, kita awak ni mek we bila nak pakai tudung, bila nak tutup aurat ni. Nah, sambil duk makan nasi ni. Oh, nanti tua kita tobatlah. Nah. Tak ada tua makan nasi lekat tekuk. Mati dah. tak sempat nak taubat. Lagu mana? Ataupun duduk di disko. Nah, duk joget cocok bitai. Nah, mati terbakar. Nah. Cek-cek tengok IC, pok dolah bin pok somat nama Islam. Warga negara Malaysia, IC Islam. Nah, mati dalam disko cocok bitai sebelah tangan pergi botol arok. Lagu mana? Tak sempat taubat tu. Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya itu diserah pada Allah. Artinya bagaimana? Kita tak boleh putus dengan apa-apa keputusan. Mana? Mesti syurga sebab dia Islam ke? Tak boleh. Mesti neraka dah dia buat maksiat ke? Tak boleh juga. Apa? Dia di dalam kemahuan Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah Ta'ala nak ampun, Allah boleh ampun. Wa insya'a azzabahu, kalau Allah Ta'ala nak mengazab seksa, boleh Allah Ta'ala capuk dalam api neraka. Boleh, serah pada Allah. Jadi kita tu buat hukum dengan zahir. Apa zahirnya? Dia Islam ni, semayang lah mayat dia, mandilah jenazah dia, kapel lah, tanamlah di perkuburan Islam. Gitu. Dah zahir dia Islam. Melainkan nyata dia murtad. Nah, hanya mana demo ni minum arak ni? Bukan haram. Mana haram? Arak ni halalan thayyibah. Kafir dia ingkar hukum. Kayak gitu. Ni dia dah ingkar. Memang haram ya, tapi saya ni maaflah. dia lemah, iman dia lemah nah. Maka kita menjalani zahir. Karena di perkuburan Islam, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Doa. Nah, jangan pula kita kata, mandi wak gapo, kape-kape semaya tanah wak gapo. Neraka dah ni ustaz. Jangan. Nah, tu urusan Allah. Dah dia buat maksiat Allah Taala janji neraka. Ya, Allah Taala janji. Nah, maka kalau Allah Taala nak ampun boleh. Tak ada apa? Wa'id. Nah, gitu dah ni. Dan tidak dikatakan Allah mungkin janji kalau dia ampun. Kerana apa? Sekurang-kurang dikatakan menunai janji memasukkan orang ke dalam api neraka, seorang pun cukup dah. Ni, seramai-ramai manusia hak wak jahat, kafir, murtad, gapo maksiat, fasik. Seorang tu heboh neraka. Cukup dah tu. Tuhan menunai janji. Nah, begitu ni. Itu. Jadi sebab tu jaga-jaga kita dah. Kadang-kadang kita semangat juga, nak marah ke orang hak bermaksiat, buat maksiat. Tapi jangan pula kita tu melampau sampai kita tu terkeluar daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Mesti kita kena tegak, istiqamah, berdiri di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap. Itu. B situ. Jadi ulama kata makruh. Jadi satu tangan, satu perhiasan. Lepas tu lagu mana? Kalau kita nak pakai selagi cicing, kata setengah ulama, pakailah pada jari di kanan, di kiri kita. Nah. Jadi ada dua, ada dua, sebelah sini. Tapi kata ulama makruh juga tu, makruh. Walaupun tidak pada satu tangan, dua cincin tersebut, tapi makruhnya ialah pada pihak mengirikan sesuatu perhiasan. Bulat dah. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau orang warok, dia tak pakai dua cincin, satu cincinnya. Satu cincinnya. Kalau pakai dua cincin ni kurang warok. Aku ke warok duduk sungguh ke warok. Tu hadis itu. Maknanya kue warok ni artinya dia ni
Jenis berhi-beriyah lah. Mana itu dah? Berhi-beriyah dia panggil. Itu. Habis itu. Hukum kena ayat betul walaupun kita sendiri buat jangan. Hukum kena ayat betul. Nama ustaz sendiri pakai ya dah. Sebab tu tak warak. Tak warak ayat awal-awal. Kalau orang warak secicinya satu jari. Keluar khilaf. Khuruju 'anil khilafil ulama mustahabbun. Keluar daripada perselisihan pendapat ulama itu sunat. Jadi ada ulama menghukumkan haram, ada ulama menghukumkan makruh, ada ulama kata dok makruh kalau jari lain, orang kata makruh juga sebab meletakkan perhiasan pada tangan yang bukan kanan dan sebagainya. Maka sebenarnya kita pakai pada tangan. Hak tu lebih afdal. Nah. Itu lagu tu. Habis itu. Kemudian di sananya ada lagi di sisi Imam Ahmad bin Hanbal yukrahu indal imami Ahmad bin Hanbali. Nah, apa? Dimakruhkan tuh. Kita tu memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk. As-sababah wal wusta. Nah, jari tengah dan jari telunjuk. Ini makruh. Walaupun satu. Kita kata satu cincin yang kita pakai. Tapi pergi pakai jari tengah, makruh. Atau jari telunjuk. Ini makruh. Nah, dia kata apa satu je saya pakai. Mana ada sebelah tangan lagi tak pakai. Satu je. Tapi pakainya jari ni atau jari ni, itu hukum pun makruh juga di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah. Patu Rasulullah pakainya mana? Karena Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yatakhattamu memakai cincin fil khinsir. Mana khinsir ni? Atau baca khinsar boleh khinsir. Nah, jari kelingking. Khinsir ni asghar asabi'il yadi. Nah, sekecil-kecil jari pada tangan. Mana? Jari kelingking. Hak kecil sekali jari anak. Jadi Nabi tu pakai cincin pada jari kelingking. Itu dah. Baik. Di sinilah ulama kita bahas. Hak jari kelingking tu bukan untuk zinatun, bukan untuk perhiasan. Hak tu untuk Nabi mengecek. Nah, hak Nabi mengecek, hak tertulis Muhammadur Rasulullah. Ada pun hak Nabi perhiasan. Jari mani. Hak ni hak nak ngecek, hak hiasan zinatun ni jari mani. Tu pula dah. Nah, tu lagu tu. Baik, ala kulli halnya kata Imam Bukhari-nya, jari mana Nabi pakai, hak tu berdasarkan orang panggil hadisnya berselisih pendapat ulama. Hak sebenarnya yang paling asahhu syai' fi hadzal babi. Nah, sesahih sesuatu perkara yang dibahas di dalam bab memakai cincin ni ialah Nabi memakai cincin pada tangan kanan. Gitu ya. Hak tu sesahih bab. Jari kelingking ko jari manis, hak ni berkhilaf riwayat. Bila gitu dah. Berkhilaf riwayat. Cuma makruh jari ni. Nah. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Masuk dah waktu. Masuk dah. Kita sambung semula pula. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Ahmad bin Salih qala haddatsana Abdullah bin Wahb wallahu a'lam wa ilmuhu atab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam. Wa nas'alul jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.